Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi tamim bi khair amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT malam ni dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan insya-Allah malam ni dalam rangka mengisi sela waktu antara maghrib dan isyak, kita niat iktikaf dan mendengar sedikit perkongsian berkenaan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah malam ni juga untuk kuliah ini adalah kuliah yang terakhir sebelum ditangguh. Sebab minggu keempat yang mendatang kita telah masuk ke dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dapat sama-sama masuk ke dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, malam ni kita akan sambung kembali bacaan kitab Fiqh Sirah jilid yang kedua. Okey. Kalau ikutkan malam ni kita akan menyentuh berkenaan dengan asas ketiga, berkenaan dengan perjanjian umat Islam dengan bukan Islam, ataupun disebut sebagai perlembagaan ataupun piagam Madinah. Sebab pengarang kitab ini iaitu Syekh Ramadan Al-Buti, beliau telah menggariskan tiga asas pembinaan masyarakat baru yang telah kita kupas sebelum ini. Yang pertama berkenaan dengan masjid, yang kedua berkenaan dengan persaudaraan, dan yang ketiga yang malam ni adalah perjanjian perlembagaan. Masjid dan persaudaraan kita dah kupas dalam kuliah yang sebelum ini. Manakala perjanjian perlembagaan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia agak apa kita katakan, dia agak akademik lah, tuan-tuan. Jadi untuk itu saya fikir kita boleh terus, kita teruskan ke dalam tajuk yang seterusnya, sebab piagam Madinah ini dikupas oleh Syekh pengarang ni, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, secara terperinci, satu-satu. Jadi piagam Madinah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, secara ringkasnya dia ada 47 fasal. 47 fasal. Baik. Jadi malam ni kita langkau, tuan-tuan, kita terus masuk ke muka surat 309, iaitu berkenaan dengan permulaan peperangan. Tajuk permulaan peperangan, ghazwah pertama yang dihadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama, tuan-tuan, ulama sirah membahagikan peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua. Yang pertama adalah ghazwah. Ghazwah maksud apa, tuan-tuan? Maksudnya peperangan yang disertai sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala satu lagi disebut sebagai sariyah. Sariyah ini maksud dia peperangan yang tidak disertai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Contohnya, sebelum berlakunya peperangan Badar, mungkin kita anggap peperangan Badar itu adalah peperangan pertama dalam Islam. Tapi kalau ikut faktanya tidak, tuan-tuan. Sebab sebelum berlakunya peperangan Badar telah didahului dengan beberapa sariyah. Okey? Maksudnya Nabi menghantar para sahabat baginda untuk memerangi kaum kafir
kaum kafir lah, dan Yahudi dan sebagainya. Manakala kalau kita sentuh berkenaan dengan peperangan yang terbesar, yang disertai oleh Nabi, maka tentulah peperangan tersebut adalah peperangan Badar yang kita akan kupas malam ini. Baik. Kata Syekh Ramadan Al-Budi, seperti yang kami katakan dahulu, bahawa mengikut apa yang boleh difaham dari hadis-hadis dan kesan-kesan peninggalan, sebenarnya peperangan diperintahkan buat pertama kalinya ialah selepas daripada hijrah. Peperangan itu disyariatkan selepas daripada peristiwa hijrah. Sebab sebelum daripada peristiwa hijrah tidak diadakan peperangan. Langkah selanjutnya ke arah pelaksanaan perintah itu ialah pada bulan Safar, tanggal 12 hari bulan 12 hari bulan Safar, dikira dari hari hijrah baginda ke Madinah. Di masa itu Rasulullah SAW telah keluar dengan niat untuk berperang, yang kemudian peperangan itu dikenali dengan nama peperangan Waddan. Okey. Sasarannya ialah Quraisy dan Bani Hamzah, tetapi baginda tidak meneruskan peperangan itu, malah hanya sekadar dari pihak Bani Hamzah, dan setelah itu baginda pun pulang tanpa sebarang peperangan. Maksud tak jadi perang lah tuan-tuan. Baik. Jadi tadi kita dah sebut, peperangan itu terbahagi kepada dua. Satu yang disertai oleh Nabi disebut sebagai ghazwah, dan satu yang tidak disertai oleh Nabi disebut sebagai sariyah. Antara peperangan tuan-tuan yang telah berlaku sebelum daripada peristiwa Badar, antaranya adalah disebut sebagai Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib. Selain itu apa lagi? Sariyah Ubaidah bin Al-Harith. Okey. Kemudian Sariyah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan perang Al-Abwa. Perang Al-Abwa ini diketuai oleh Nabi sendiri, Nabi SAW. Kemudian ada perang Buath, diketuai juga oleh Nabi SAW. Kemudian perang Safwan diketuai oleh Nabi SAW. Baik. Dan banyak lagi lah tuan-tuan. Jadi malam ni kita tumpu kepada peperangan Badar Al-Kubra, yakni Badar yang agung. Terjadinya peperangan ini setelah baginda SAW mendapat tahu tentang ketibaan kafilah perniagaan Quraisy dari negeri Syam di bawah kelolaan Abu Sufyan bin Harb yang melalui persisiran kota Madinah. Untuk itu maka baginda pun menyeru sekalian kaum muslimin mengorak langkah menyerang dengan tujuan merampas apa yang dibawa, iaitu sebagai ganti kepada sebahagian dari harta yang mereka tinggalkan di kota Makkah dahulu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya harta yang dibawa oleh Abu Sufyan bin Harb ini adalah harta umat Islam. Bila Nabi dahulu melakukan hijrah, maka harta-harta yang ditinggalkan oleh para sahabat itu telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Jadi dalam misi perang Badar ini, peringkat permulaannya Nabi nak dapatkan balik harta-harta umat Islam. Bukan sengaja nak merampas sebarang harta, tidak. Tetapi semata-mata harta itu adalah harta umat Islam yang dirampas oleh kafir Quraisy. Sehinggalah seruan itu disambut dari kalangan mereka yang patuh dan bersemangat, manakala sebahagian yang lain terasa berat dan tidak bersemangat dengan seruan tadi kerana mereka tidak menduga dengan peperangan itu. Bukan semua sahabat bersedia untuk berperang. Bahkan ramai dalam kalangan sahabat, ini adalah peperangan yang pertama buat mereka. Pihak Abu Sufyan pula
telah merisik semasa di tengah jalan hendak ke Mekah, gerak-geri orang Islam di Madinah, di mana akhirnya sampai juga ke pengetahuannya berita mengenai keazaman orang-orang Islam hendak menyerang dan menawan unta-unta kafilah. Okey. Jadi pergerakan umat Islam itu diketahui oleh orang kafir. Baik. Maka sebagai langkah pertama beliau telah mengutus Zamdazar ibnu Amru dan Al-Ghaffari ke Makkah memberitahu rancangan kaum muslim, di samping meminta bantuan untuk mempertahan dan menjaga harta benda perniagaan mereka. Dan sebenarnya harta rampasan umat Islam. Setibanya berita itu ke pihak Quraisy, dengan serta-merta mereka siap sedia. Maka keluarlah sekalian mereka dengan tekad yang satu, iaitu berperang. Jadi bila sampai berita disampaikan oleh utusan Abu Sufyan ini ke Mekah, maka orang kafir ketika itu, orang Quraisy, mereka terus bersiap sedia. Mereka nekat untuk berperang. Sehingga tidak seorang pun kenamaan Quraisy yang tidak menyertai angkatan itu yang berjumlah 1,000 orang tentera. Okey? Jadi mereka dalam tempoh yang singkat itu mengumpulkan 1,000 orang tentera. Dan kita perlu ingat tuan-tuan, dendam kesumat dalam hati mereka ketika itu memang sangat tinggi. Mereka sakit hati bila melihat Nabi SAW membina negara Madinah. Rasulullah pula bersama-sama dengan para sahabatnya tidak sampai 300 orang. Ada sebut 313. Di bawah naungan malam bulan Ramadan. Ingat tuan-tuan, peperangan Badar ini berlaku ketika bulan Ramadan. Tarikhnya 17 Ramadan. Di bawah naungan malam bulan Ramadan, unta tunggangan mereka hanya 70 ekor sahaja, menyebabkan tiap 2 atau 3 orang bergilir-gilir menunggang seekor unta. Unta 70 ekor sahaja. Dan disebutkan dalam kitab lain, kuda ada 2 ekor sahaja, unta 70 ekor. Jadi para sahabat ni mereka buat apa? Mereka bergilir-gilir naik. Sebab Badar ni 130 km. Baik. Ini berbeza dengan orang-orang kafir. Kelengkapan mereka lengkap. Baik. Mereka tidak tahu langsung mengenai persediaan Quraisy Makkah yang keluar menentang itu. Di suatu pihak yang lain pula, Abu Sufyan telah berjaya melarikan kafilah untanya dengan mengambil jalan pantai ke Mekah, di mana mata air Badar sudah lepas ke sebelah kiri mereka. Dengan keadaan melarikan diri secepat mungkin, maka terlepaslah dari serangan kaum muslimin dan dapat menyelamatkan harta perniagaan mereka dari bahaya. Jadi Abu Sufyan ni dia dah berjaya melarikan diri, sebab dia datang daripada Syam. Baik. Yang datang tentera 1,000 orang tadi daripada Makkah. Setelah itu barulah sampai ke pengetahuan baginda mengenai kemarahan kafir Quraisy ke arah kaum muslimin. Jadi Nabi dah tahu. Oleh itu Rasulullah pun bermesyuarat untuk mengambil pendapat dan fikiran sahabat-sahabat Nabi. Orang Muhajirin menyambut baik keazaman Nabi itu. Antara mereka Al-Miqdad ibn Amru. Okey? Nabi duduk dan bermesyuarat dengan para sahabat baginda, orang Muhajirin dan juga orang Ansar. Jadi orang Muhajirin ini, Al-Miqdad bin Amru berkata, "Ya Rasulullah, teruskanlah mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Kami sekalian bersama-sama engkau." Okey.
Tetapi Nabi masih memerhati ke arah kaum muslimin. Nabi macam belum puas hati lagi. Nabi melihat kepada sahabat-sahabat baginda. Nabi memerhati ke arah kaum muslimin sambil berkata, sidang yang hadir, berilah pendapat kamu untuk aku. Lantas Sa'ad bin Mu'az pun berkata, Sa'ad bin Mu'az pun kata, demi Allah, seolah-olah Tuan hamba maksudkan kami. Maksud dia, Sa'ad bin Mu'az sebenarnya faham. Bila dah ada sahabat daripada kaum Muhajirin, yang asal daripada Makkah, bangun menyokong tindakan Nabi, maka Nabi macam beri pula peluang kepada para sahabat yang lain untuk menyatakan pendapat mereka. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni dia bijak. Dia bijak. Dia kata seolah-olah engkau maksudkan kami, bila Nabi kata beri pendapat. Sebab tadi kaum Muhajirinnya pendapat dah didengar. Yang ni kaum Ansar. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, adalah merupakan salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga. Antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Sa'ad bin Mu'az ni adalah, dia merupakan ketua kepada kaum Ansar. Beliau ini telah memeluk Islam di tangan ataupun atas dakwah Mus'ab bin Umair ketika umurnya masih muda lagi. Jadi dia ni orang yang terhormat. Bila dia memeluk ajaran Islam, maka ketika itu juga kaum Ansar beramai-ramai memeluk ajaran Islam. Jadi dalam peperangan Badar ni beliau sertai Sa'ad bin Mu'az ini, dan begitu juga dalam peperangan Uhud. Jadi dalam peperangan Uhud ini beliau tercedera, dan kecederaan itu yang parah membawa kepada kematian beliau. Namun untungnya Sa'ad bin Mu'az ni, tuan-tuan, saat kematiannya, beliau ini dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi, tuan-tuan, keadaan yang lebih untung daripada itu, tuan-tuan? Bukan semua sahabat merasa peluang begitu. Sa'ad bin Mu'az meninggal di atas pangkuan Nabi, dan Nabi yang menteramkan Sa'ad ketika Sa'ad menghadap sakaratul maut, sehinggalah Sa'ad bin Mu'az bertemu Allah dalam keadaan tenang. Dan Nabi SAW bersabda kepada para sahabat bahawa kematian Sa'ad bin Mu'az ini sesungguhnya telah menggegarkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah keuntungan para sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Meskipun mereka telah dijamin syurga, ada 10 orang sahabat yang Nabi sebut namanya satu-satu, antaranya Sa'ad bin Mu'az. Meskipun mereka ini telah dijanjikan syurga, namun mereka tidak hidup sambil lewa. Walaupun dah tempat dalam syurga, kan, tapi mereka tidak hidup sambil lewa. Bahkan mereka makin semangat beramal dengan agama. Jadi Sa'ad bin Mu'az tadi, dia kata seolah-olah baginda maksudkan kami, ataupun tuan hamba maksudkan kami. Maka jawab Rasulullah, memang benar. Nabi kata memang, maksudnya Nabi nak dengar apa pandangan Ansar pula. Sekali lagi Sa'ad bin Mu'az berkata, sesungguhnya kami telah beriman dan percaya dengan engkau, dan kami mengaku bahawa segala apa yang kau bawa itu adalah benar, dan telah pun kami beri kepercayaan serta mengikat janji akan patuh dan taat. Maka teruskanlah
mengikut kehendakmu, di mana kami sekalian bersama-samamu. Demi dialah yang mengutus engkau dengan benar. Seandainya engkau mengharungi lautan, nescaya kami akan harungi bersama-sama engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa bahagia dan gembira dengan kata-kata Sa'ad tadi. Sebab Nabi memang tunggu kata-kata tersebut. Sambil baginda berkata, maralah dan gembiralah, sesungguhnya Allah telah pun memberi janjinya dan kejayaan ke atas salah satu kumpulan. Demi Allah, seolah-olah aku sedang melihat ketewasan kaum kafirin. Nabi dah dapat gambaran pihak yang akan menang dan pihak yang tewas. Setelah itu Rasulullah mengintip kaum Quraisy untuk mengetahui bilangan mereka dengan menghantar pengintip-pengintip, sehinggalah sampai ke pengetahuan kaum muslimin bahawa bilangan mereka, yakni orang kafir Quraisy, di antara 900 dan 1000 orang tentera. Di antaranya bilangan pembesar dan kenamaan kaum musyrikin. Disebabkan peperangan ini adalah peperangan terbesar, sebab itu disebut awal tadi, tidak ada seorang pun kita sebut sebagai apa, tokoh masyarakat ataupun pemuka kaum Quraisy, melainkan mereka berada di medan Badar. Pihak Abu Sufyan selaku ketua kafilah perniagaan telah mengutus kepada kafir Quraisy meminta mereka pulang kerana mereka telah pun dapat lari dan menyelamat diri. Tadi Abu Sufyan dia dah selamat, dia dah selamat lepas. Jadi dia ajaklah, dia ajak Abu Jahal, tak payahlah perang, baliklah. Tapi Abu Jahal ini enggan berbuat demikian. Sebab apa tuan-tuan? Sebenarnya qada dan qadar dah pun tertulis, bahawa Abu Jahal ini dia akan mati dalam medan Badar. Abu Jahal enggan berbuat demikian, malahan hendak terus marah dan menegaskan kepada sidang dengan katanya, demi Tuhan, kita tidak akan pulang kecuali setelah kita sampai ke Badar. Dan kita akan tinggal di sana selama 3 hari, di mana kita akan sembelih, membuat jamuan besar-besaran, meminum arak dan menghiburkan diri dengan pancaragam. Semoga seluruh bangsa Arab mendengar berita dan demonstrasi angkatan kita, di mana gema kegerunan akan berdentum sepanjang masa. Ini dia kita sebut sebagai pride, orang Arab. Dia orang punya apa, disebut sebagai dia punya sebut sebagai apa tu, dia memang tinggilah, ego dia pun tinggi. Baik, mereka memang nekat dan mereka nak buat pesta pula. Pihak Quraisy mengambil tempat yang jauh dari perlembahan mata air. Manakala Nabi SAW pula menduduki tempat terdekat dengan telaga air Badar. Jadi di Badar ni ada telaga. Di ketika itu Al-Habbab bin Al-Munzir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah tempat ini mengikut arahan Allah?" Maksudnya Nabi pilih tempat yang berdekatan dengan telaga air itu. Al-Habbab ni tanya, adakah tempat ini mengikut arahan Allah? Tidak boleh kita berpindah lagi ke depan atau ke belakang? Dia tanya. Atau apakah ini hanya pendapat strategi peperangan atau teknik semata-mata? Dia nak tahu, Nabi pilih tempat ni sebab wahyu daripada Allah atau sekadar daripada Nabi SAW.
Jawab Rasulullah, bahkan segalanya ini, maksudnya pemilihan tempat ini tertakluk kepada pendapat strategi peperangan dan taktik semata-mata. Maksudnya bukan wahyu daripada Allah. Lalu Al-Habbab bin Al-Munzir berkata, kalau demikian, maka ini bukan tempatnya. Bangunlah tuan hamba dan sekalian hadirin ke tempat yang lebih hampir dengan air Quraisy. Kita mengambilnya dahulu. Lepas itu kita musnahkan telaga-telaga yang selepasnya itu. Telaga kepunyaan kita ini diperluaskan dan dibina tambah, lalu dipenuhkan dengan air sepenuhnya. Jadi seorang sahabat ni dia berani. Dia bertanya kepada Nabi, dan bila Nabi kata ini bukan wahyu, ni sekadar semata-mata taktik, maka dia kata kalau macam tu tempat ni tak sesuai. Kita dekat lagi dengan telaga kafir Quraisy. Kita ambil air dia, kemudian kita kambus dan kita besarkan telaga kita. Itu kata dia. Tuan-tuan. Jadi Nabi, tuan, kalau kita tengok dalam peristiwa ini, Nabi ini dia sangat berjiwa besar. Dia sangat berjiwa besar dan dia sangat meraihkan perkara-perkara kebaikan. Kalau ikutkanlah tuan-tuan, kalau organisasi kan, contoh kalau pengerusi dah cakap something, biasa orang follow saja tuan-tuan. Tak ada dah nak tukar-tukar, tak ada. Tapi ni sahabat lain. Sahabat mereka ni berfikir saja apa yang lebih baik. Okey? Sehingga apabila berlaku peperangan, kata sahabat ni, kita tidak akan kehausan. Sebaliknya Quraisy akan dahaga kehausan. Jadi kita kena ingat tuan-tuan, peristiwa ini berlaku dalam bulan Ramadan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangun dari tempat itu, berubah ke tempat yang disyorkan dan ditunjuk oleh Al-Habbab ibn Munzir itu. Baik. Jadi Nabi ikut pandangan Al-Habbab itu. Sa'ad bin Mu'az mengesyorkan supaya dibuat tempat teduh yang terselamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bila selesai peperangan nanti, dan harapan Nabi akan pulang menemui mereka yang tidak turut serta di dalam peperangan ini di Madinah. Mereka tidak akan berlemah semangat kerana kehilangan baginda. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni fikir, untuk Nabi kita buatlah tempat teduh yang paling strategik dan selamat, supaya nanti bila habis perang Nabi boleh balik ke Madinah bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain yang tak berkesempatan mengikuti peperangan. Baik. Yang istimewa tuan-tuan berkenaan dengan peperangan Badar ini, para muarrikhin ataupun ahli sejarah, ahli sirah, mereka tulis nama ahli Badar ini satu-satu. 313 orang itu satu-satu dikenal pasti. Bahkan tuan-tuan, ada berlaku satu peristiwa, bila seorang sahabat ini, dia dalam satu peristiwa dia risau dengan keadaan keluarga dia, maka dia nak bawa surat, nak pecahkan rahsia Nabi kepada kaum keluarga dia. Jadi ketika itu sahabat ini ditangkap, lalu dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menegur sahabat ini, tetapi Nabi memaafkan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia ahli Badar. Jadi sahabat-sahabat yang menyertai peperangan Badar mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bersetuju dengan cadangan itu, yakni cadangan tempat teduh. Seterusnya Rasulullah mententeramkan jiwa para sahabatnya dengan menceritakan sokongan-sokongan dan pertolongan daripada Allah. Sehingga Rasulullah menegaskan kepada mereka kata baginda yang bermaksud, ini dia kematian si Polan dan itu dia kematian si Polan yang lain, iaitu orang di situ dan di situ di atas tanah. Kematian si Polan seperti yang ditegaskan oleh Nabi itu tepat di tempatnya yang ditunjukkan oleh baginda dengan tangannya dahulu. Antara cara Nabi menaikkan semangat baginda, semangat para sahabat akan mati. Di tempat ini Utbah bin Rabi'ah akan mati. Di sini Syaibah bin Rabi'ah akan mati. Di sini Walid bin Utbah akan mati. Nabi sebut satu dan sebagainya. Jangan kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah boleh beri kita sesuatu yang mungkin tak terlintas di fikiran kita masing-masing. Sebab itu kadang-kadang kalau kita terlalu serahkan urusan kita atas kemampuan diri semata-mata, maksudnya kita takut kalau kita terlupa bahawa segala pemilik kekuasaan, segala pemilik keizinan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menjelang pagi Jumaat tahun kedua Hijrah, peperangan antara musyrikin dan kaum muslimin pun bermula. Untuk memulakannya, Rasulullah mengambil segenggam anak-anak batu dicampurkan ke arah Quraisy sambil berkata, binasalah sekalian muka, dihembus ke arah mereka. Kerana itu tidak seorang pun, melainkan mata mereka akan dipenuhi pasir. Dan Allah pun memberi pertolongannya dengan saf para malaikat alaihimussalam yang turut berperang di samping mereka. Jadi bila Nabi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata, wahai Allah, beri kemenangan kepada orang Islam. Sebab Nabi takut selepas ini kalau orang Islam ini kalah, maka tidak ada hamba Allah lagi yang akan bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu juga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan para malaikat baginda sebanyak 3,000 malaikat, yang mereka itu memakai serban, masing-masing memakai serban. Jadi tuan-tuan, kalau dah dibantu oleh para malaikat, tentulah kemenangan akan jadi milik umat Islam. Jadi tuan-tuan, orang Arab ini bila mereka berperang, sikit lagi, bila mereka berperang, biasanya mereka tidak akan terus bertempur begitu sahaja. Mereka akan buat satu lawan satu dahulu. Jadi ketika itu kaum kafir Quraisy ni dia hantar 3 pahlawan dia yang terhebat, yang paling terkemuka, iaitu Utbah bin Rabi'ah, adik-beradik dia Syaibah bin Rabi'ah, dan juga anak Utbah iaitu Al-Walid bin Utbah. Maka bila mereka dah hantar 3 orang wakil, maka Nabi pun menghantar juga 3 wakil daripada umat Islam. Pada awalnya Nabi menghantar 3 orang, iaitu Auf bin Harith, Muawis dan Abdullah, Abdullah bin Rawahah. Jadi bila orang kafir Quraisy tengok 3 orang wakil yang dihantar oleh Nabi ini, disebabkan mereka ini angkuh, mereka kata kepada Nabi, wahai Muhammad, takkanlah orang ini yang kau hantar untuk
bertempur atau berlawan dengan kami. Maka Nabi pun minta 3 orang sahabat tadi berundur dan Nabi gantikan dengan sahabat yang lain, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Ubaidah bin Harith. Jadi bermulalah 1 lawan 1. Sayyidina Ali bin Abi Talib berlawan dengan Utbah bin Rabi'ah dan Utbah pun tewas, mati. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib berlawan dengan Syaibah bin Rabi'ah. Syaibah tewas juga, mati. Dan yang ketiga perlawanan antara Ubaidah, orang Islam, dan juga Al-Walid bin Utbah, anak Utbah yang mati tadi. Jadi yang ketiga ini dia seri, tak ada menang, tak ada kalah, dua-dua tercedera. Maka ketika itu Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib membantu Ubaidah untuk mengalahkan Al-Walid bin Utbah. Baik. Jadi bila dah 3 lawan 3 tu dah selesai, maka barulah bermulanya perperangan Badar. Pendek ceritanya, Abu Jahal mati dalam peperangan Badar, dibunuh oleh Muawiz. Dan bila dah mati itu, kepala Abu Jahal dipenggal oleh siapa? Oleh Ibnu Mas'ud. Baik. Sikit lagi tuan-tuan, kita tutup sedikit. Peperangan pun selesai. Jadi peperangan ni tuan-tuan ambil masa berapa lama? Tak lama tuan-tuan, 2 jam sahaja. Peperangan pun selesai dengan kemenangan di pihak muslimin, di mana 70 tokoh musyrikin terbunuh dan 70 pula yang tertawan ke tangan kaum muslimin, berbanding 14 muslimin yang mati syahid. Mayat musyrikin yang tertewas di dalam pertempuran, termasuk tokoh mereka, dicampak ke dalam lubang di Badar. Rasulullah pun bangun berdiri di tebing lubang dengan menyebut nama mereka dan nama bapa mereka. Satu-satu Nabi sebut. Jadi wallahu alam tuan-tuan, kisahnya masih panjang. InsyaAllah panjang umur. Kita akan sambung nantilah lepas Ramadan dan juga Raya insyaAllah. Jadi sekadar itu dahulu, saya mohon maaf kekurangan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.